أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى صاحب الكتاب والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات بالسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله اللهم اجعلنا نفس المطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أما بعد أصحاب الفضيلة tuan imam ke masjid ahli jatan kuasa ibu-ibu ayah-ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ni kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah taala dapat kita bertemu dan menghimpun meneruskan bacaan kitab Al-Bidayatul Hidayah yang disusung oleh Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa ardah. Kita berhenti tu hari pada doa selepas mi'udhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kelebihan orang yang baca doa selepas mi'udhu ni no, pakai apa belakang dah apa? Apa no? Tak apa pun kena niat lah nak beramal no? Kemudian dan hendaklah engkau pada muka surat 26 ada lagi dua patah perkataan. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika mana kita berwuduk. Ini pesanan Imam Ghazali. Sebelum tu dulu ada lagi kelebihan orang yang baca doa selepas mi'uduk ni. Dalam kitab ataupun syarahnya yang lain Maraqil Ubudiyah sebut sesiapa yang membaca doa lepas mi'uduk tadi ni lah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, banyak sebenarnya dia punya versi ataupun bentuk doa selepas mi'uduk ni banyak. Ni salah satu yang Imam Ghazali buh. Sama ada doa itu diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Imam Tirmizi ataupun Imam Al-Hakim ketika mana kita selesai berwuduk, maka kelebihan dia keluarlah dosa-dosanya daripada anggota tubuhnya. Ini tambahan tambahan orang yang membaca doa selepas wuduk. Tak kira lah doa sama ada Imam Ghazali je ataupun doa yang biasa kita doa apa itu dah. Tapi syarat dia doa yang diriwayatkan oleh imam hadis ni, Imam Muslim, Tirmizi, Al-Hakim. Maka dosanya keluar daripada batang tubuh, kemudian dicatat ataupun ditulis di atas wuduknya itu pahala, dapat pahala. Kemudian dilindungi. Hak ni kita nak ni. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesia-siaan amal, buat kerja hak tak dapat faedah. Serta diangkat wuduknya hingga mencapai di bawah arash. Dia tambah sikit. Kita baca. Tak apa, kita ulang balik. Banyak balik. Wuduk tadi tu diangkat di bawah arash. Kemudian wuduk tadi tu akan terus bertasbih, memuji Allah Ta'ala dan menyucikan Allah Ta'ala, serta ditulis pahala itu baginya sampai hari kiamat. Itu dia. Wuduk yang kita ambil tadi tu, bila kita baca doa akan terangkat, kemudian diduduk di bawah arash, dia bertasbih memuji kepada Allah sampai hari kiamat. Pahala wuduk tasbih kat kita tu boleh dalam saham kebajikan kita. Tu dia.
Tu kalau sekali baca ambil wuduk subuh. Dan ni ambil wuduk zuhur pula, dia naik pula. Apa dia asar pula naik pula. Kalau sehari 5 kali doa Allah Rabbi. No. Tu kalau ambil sembahyang waktu nak solat saja. Tapi kalau orang yang mengengkali wuduk, terbatas sikit ambil sembahyang, lagi banyaklah dia dapat. Allah Rabbi. Syarat dia doa yang diriwayatkan oleh Imam hadis tu, yang sebut tadi tu, oleh ulama. Apabila mengucapkannya 3 kali sesudah wuduk, maka ditulis 3 kali. Kalau kita baca doa tu 3 kali, dapat 3 kali. Tu dia. Kerana kata Syekh, hal itu bukanlah perkara yang sulit, tak payah pun Tuhan. Innallaha ghaniyun hamid. Allah Taala tu Maha kaya, lagi terpuji. Takkan nak bagi pahala ni, Allah Taala bagi mudah-mudah saja atas rahmatnya. Kemudian baca surah Al-Qadr. Baca surah Al-Qadr tambahan lagi. No? Baca surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Kelebihannya kerana sesiapa yang membacanya selepas sudah wuduk, selesai dia ambil wuduk, maka ia akan tergolong di kalangan orang yang siddiqin. Siddiqin ni bawah saja dia punya kedudukan daripada Nabi. An-nabiyyin was-siddiqin. Lepas tu wasyuhada, lepas tu was-salihin. Siddiqin ni tinggi martabat dia, jangan buat muka. Orang yang siddiqin. Kemudian sesiapa yang membaca 2 kali saja inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka dia dicatat di dalam diwan para syuhada. Turun sikit dia punya darjat. Siddiqin, syuhada. Diwan yakni dalam catatan Allah Taala sebagai syuhada, orang yang menjadi saksi. Dan sesiapa yang membacanya 3 kali pula dah, maka Allah Ta'ala akan menghimpunkan, Allah Ta'ala akan mengumpulkannya di hari akhirat bersama dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kemudian disunnahkan kita membaca, ditambah dalam buku tak ada tu, dalam kitab syarah dia lah ni. Allahumma ghfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi wa la taqtini bima zawaita anni. Allah Rabbi. Kemudian kata ulama lagi, ini tambahan lagi tu, usahakanlah untuk kita mempertahankan wuduk. Batal pergi ambil lain. Bukan je ambil wuduk kira nak semayang saja. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah Taala sebut kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, apabila engkau ditimpa sebarang musibah sedangkan engkau tidak berada dalam keadaan berwuduk. Bila mana Nabi Musa dia putih wuduk, kemudian dia tak ambil wuduk, kemudian dia ditimpa dengan sebarang kesulitan ataupun masalah, maka janganlah engkau menyalahkan kecuali dirimu sahaja. Di sini Allah Ta'ala nak bak kata jaminan ni. Jaminan orang yang berwuduk tadi itu berada di dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan pelihara dia daripada sebalang kekusutan, kebimbangan, kerisauan. Ni Allah Ta'ala tegur siapa? Nabi Allah Musa. Kalau jadi masalah, hanya salah kat siapa-siapa. Tu masalah diri yang pasal tidak mengekali wuduk. Mudah-mudahan perkara ni kita ambil iktibar, pelajaran ataupun motivasi untuk kita selalu berwuduk. Ni amalan untuk wali. Siapa duk kekal wuduk tu? Amalan para nabi. Juga dalam sebuah hadis yang lain, tambahan lagi, tetaplah engkau dalam keadaan bersuci, kata Nabi SAW, nescaya akan dilapangkan rezeki bagimu. Tuhan akan murahkan segala keperluan kita, segala hajat kita akan dipermudahkan. Ambil wuduk saja. Kemudian barulah masuk perkara, jauhilah 7 perkara di waktu berwuduk. Jangan kita buat 7 perkara bila kita ambil wuduk. Ni tengok balik dalam kitab muka surat 27. Yang pertama, mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwuduk. Ada yang kata mengibas tangan ni macam ni. Kan bila kita nak ambil sembahyang tu basah, kita rasa saat ni belengah lah apa, kita berasa. Jadi kadang kita lurut bagi air tu cepat kering. Tanpa sebab.
Ni ulama sebut di sini tanpa sebab. Kitab ni betul-betul dia kena faqih semua bab hukum ni baru boleh baca. Tapi ni sebagai tambahan lah, yang mana saya mampu saya sebut. Kan kadang-kadang bila kita ambil sembahyang kita lap kan. Aku saat ni sembahyang ni Allahu Akbar dan kata hidung lah apa lah kan. Setengah orang jadi lagu tu. Jadi pak saat ni saya pernah dengar saya ada ustaz saya sebut dia amalan dia lepas ambil wuduk dia akan lap muka. Tapi sepatutnya kalau kita boleh tahan tuan-tuan, jangan lap mana-mana anggota tubuh kita yang kita ambil wuduk tadi tu. Salah satu sebab dia itulah nak mengekalkan nur ataupun cahaya tadi tu, biar dia menyerap masuk ke dalam muka kita. Jadi hukum dia makruh. Di sini mengibaskan tangan untuk memercikkan air, nak bagi kering buat tu. Lagu tu lah. Makruh hukum dia no. Atau bukan makruh, di sini sebut jauhilah ataupun tinggalkan. Dia tak sebut hukum apa. Tapi kalau boleh kekal dalam keadaan macam tu, kita ambil sembahyang, kita tak lap, kita tak percik, kita tak lurut bagi kering, baik, bagus. Kemudian yang kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Hak ni dia jurui ataupun dia cerok. Buat macam iklan follow me tu. Kan? Hak iklan krim muka kan. Pum dia bagi seperti. Nak ni pun tak boleh kak. Dia kena ambil, kita buh tu. Kena buat macam iklan follow me gitu pula. Pacik naik gitu, pacik naik ni. Jangan. Macam-macam pasien lah. Saya rasa tuan-tuan, kawan-kawan ni tuan-tuan tak buat. Cuma kita baca bila mudah kan. Tak nak screenshot tu. Kita banyak anak-anak kita tak boleh. Tinggalkan. Jangan duk pacik semayang tu. Dia kena sapu. Pergi mana pula dah. Kemudian yang ketiga, bercakap-cakap waktu ambil wuduk. Kalau boleh kita tinggalkan amalan masa duk ambil wuduk, kita duk bersembang. Banyak sebenarnya sebab dia tu. Banyak. Takut kita terlebih basuhan. Ataupun kita sebab cakap-cakap kita tak pergi tumpuan, kita basuh tak cermat. Tak sampai kan. Kadang kita tak perasan pasal duk bersembang. Tangan duk ni. Tu tengok-tengok ada cat ke, ada najis yang kita tak perasan pasal kita duduk bersembang. Jadi bila kita bercakap ni risiko ataupun komplikasi, ampun, kesan kita ambil wuduk tadi tu bimbang tidak sempurna. Kalau boleh kita bagi tumpuan. Kan kita hari tu dah cerita dah kan, setiap basuhan tadi tu dia ada doa kan. Semua setiap basuhan tadi tu ada doa. Walaupun perkara setiap bacaan doa tadi tu sebenarnya dia tak main daripada apa? Daripada Nabi SAW. Tapi ulama dia beri kepada kita satu panduan supaya kita ambil wuduk itu lebih berkesan. Kita terasa kata kita nak menghadap Tuhan tadi ni. Lagu tu. Itu kata Imam Nawawi. Kita ittiba' ataupun kita menurut sunnah yang baik para salafus soleh, orang-orang soleh yang terdahulu daripada kita. Gagahlah kita cubalah hafal. Jadi elakkan bercakap. Yang keempat, Imam Ghazali pesan lagi, membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Kan kita baca orang kan, Nabi SAW ni ambil wuduk sikit secupak. Jadi bila kita ambil wuduk lebih daripada 3 kali, lebih daripada keperluan, dia dikira membazir. Innal mumazzirina kanu ikhwani syaitan. Dia kata setan ni merosakkan ibadat kita. Bila terlebih basuhan tadi tu kata tu bersaudara dengan setan. Kan? Sepatutnya ayat tu kita boleh buat basuhan lain. Jadi membazir kat situ. Dan satu lagi, kalau boleh kita buka kepala baik tu, ayat yang paling halus lah, mudah kita nak ambil wuduk. Rasanya kita dah sebut dah sebelum ni. Yang kelima, Imam Ghazali pesan supaya kita jauhkan daripada kita ambil wuduk menggunakan air tanpa ada hajat. Tetapi hanya semata-mata was-was. Dan syaitan yang mengganggu orang sedang berwuduk itu namanya walhan. Ni dia contoh panjang ni.
Jadi dalam perbahasan kita gunakan air tanpa hajat ni, ulama fiqh sebut bukan saja kepala kita pakai kepala pancung tu saja, ataupun dalam ayat kulah saja. Oleh kerana ayat kulah banyak daripada qadar keperluan. Makruh macam mana? Boleh. Hal itu makruh apabila hanya disebabkan was-was sedangkan air tu miliknya ataupun mubah. Tu dia depa bila. Jadi cerita dia ni, bila orang yang terkena penyakit was-was ni, dia telah diganggu dengan syaitan yang nama dia Walhan. Nama dia Walhan. Pasal itu kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ni lah ni depa duk royoh ni apa? Setan nampak tahu main ketuk pintu rumah tengah malam. Daripada Johor pergi sampai Selangor apa semua. Tu jenis setan juga tu. Jenis setan juga. Mereka kata tu salah satu daripada bentuk ilmu pukau. Orang tak ada tapi bergegak pintu ni, dia ketuk, bergoncang. Tapi bila kita buka, kita pun dipukau, kita pun diperdaya dengan ilmu dia. Wa na'uzubillah. Dia masuk dalam rumah kita, dia ambil barang apa dia nak. No? Baik. Jadi Nabi semayang pun ada setan juga. Dia bagi kita rasa rasa macam tak cukup, rasa terlupa, rasa macam tak sempurna. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim lah. Kita minta lindung Allah Ta'ala daripada perkara ni. Dan setan tu nama dia Wahan. Maka ulama kata iblis tadi ni dia mempunyai 9 orang anak. Dan 9 anak dia tadi ni ada tugas dia yang tertentu untuk mengganggu anak-anak Adam ni nak buat baik. Yang pertama nama dia Kinzib. Nah ni tambahan kau. Kinzib ni tugas dia ataupun kerja dia menimbulkan rasa was-was dalam solat, lupa rakaat. Aku dah tasyahud dah lagi, aku baca ni lagi, aku nama dia setan tu Kinzib. Ni sebagai maklumat lah kan. Jadi kita beringat bila kita tahu. Kemudian anak dia nombor 2, nama dia Walhan kita sebut ni. Setan yang menimbulkan rasa was-was di dalam kita bersuci. Bukan saja kita ambil semayang, mandi hadah. Ada orang mandi hadah sampai 5 jam pun ada. Kalau saya sebut sahabat saya ni tuan-tuan, mesti tuan-tuan kenal tengah viral best. Dia punya gangguan teruk. Salah satunya, dia ni tak cukup kemah lagi lah ilmu rawatan jin Islam ni. Jadi dia kena gangguan mandi hadah punya teruk lah. Sampai pucat ketak sejuk gedi ni, tak sah lagi mandi hadah. Jadi masalah. Jadi setan nak nama dia ni Walhan ni. Dia akan ambil sembahyang je, mandi hadah, kita bersuci. Hayak ni dia main perasaan lagu tu. Allah Rabbi. Baik. Kemudian anak iblis yang ketiga, nama dia Zalanbur. Jadi tuan-tuan jangan buah nama sedap pergi buah anak Zalanbur pula. Nama setan yang bertugas dia tu di pasar untuk menggoda ataupun memperdayakan orang-orang berjual beli hingga mereka bercakap sia-sia, cakap benda tak ada faedah. Kemudian bersumpah mohong, betul bang ni, wallahi saya berani jamin barang baru. Contoh. Kemudian puji barang dagangannya, kemudian mohong di dalam timbangannya. Setan ni nama Zalanbur. Dia duduk di mana? Supermarket, duduk di pasar malam, duduk di market pagi, duduk di nat. Kalau di Kedah dia panggil nat, dia perlih kan. Setan ni nama dia Zalanbur. Jadi pipi beli parak, balik terus lah. Jangan duduk dalam lama-lama. Duduk dalam lama, bimbang kita digoda, terlibat dengan perkara-perkara ni. Yang keempat, setan tu nama Al-Awar. Dan setan ni adalah setan yang mengajak satu orang tu untuk berzina. Dia meniup, dia meniup ataupun dia merangsangkan kekemaluan lelaki dan perempuan. Hak ni tak kira ustaz ke, tak ustaz ke, tok wali ke, orang biasa ke, kalau kita tak minta lindung Allah Ta'ala, kita boleh terkandas ataupun kita boleh terjebak dengan maksiat zina ni. Na'uzubillah. Kan tengah duk rayuh rendah lah ni kan. Ustaz terlibat dengan perkara lalu ni. Na'uzubillah min zalik. Jadi selalu guru saya pesan manusia ataupun orang lelaki ni diuji dia dengan dua benda ni lah. Tengok hebat tak hebat. Yang pertama wanita, yang kedua
harta. Tak tahu ya. Dua benda ni selalu menjadi masalah sepanjang hidup. Kan? Duit ringgit dengan perempuan. Siapa boleh lepas dua perkara ni, alhamdulillah. Ni kata fitnah hak besar ni. Jadi tak kira lah siapa pun. Kata Syekh Nuruddin, janggut kalau sampai ke pusat pun tak boleh harap juga. Pasal apa? Ni cerita ni bukan nak merendahkan orang beramal sunnah, minta ampun, minta maaf. Ni juga ingatan bagi kita, nak bang kata kita ni setakat orang biasa ni kan, nafsu kita ni gelojoh, bukan malaikat. Macam-macam benda boleh berlaku kat kita. Jadi jangan kita duk ambil risiko berdua-duaan dengan perempuan mana ke. Walaupun kita ustaz, kita kata boleh kahwin nafsu, jangan sesekali kita memandang perkara ni kecil. Saja-saja duk pi jawab WhatsApp mana perempuan tak kenal duk WhatsApp kita, jangan. Ni semua ni setan ni al-awar ni, dia duk tiup merangsang, jadi seronok. Bini ada sebelah, tapi hak janda mana mai duk, dia seronok lagi tu. Seronok tu mai mana? Al-awar ni duk tiup. Tambah-tambah ada apa tu? Apa panggil buat tadi perjumpaan lama tu dia panggil reunion apa? Reunion apa tu? Kan? Guru saya lah dia duk berubat rawatan. Dia kata banyak hak duk jadi cerai laki bini, runtuh rumah tangga ni di antara sebab ataupun punca besar dia tu. Inilah buat perjumpaan balik ni, kawan-kawan lama. Dia jumpa balik markah lama, dia jumpa balik dia jadi karut. Mai kok mana perasaan tu ni? Al-awar ni lah tu. Duk segak lagi macam dulu. Dia mesti terintah. Loh, kawan ni tak tua lagi. Contoh dia mai. Dia balik dia nak nombor telefon kan, nak biar dota. Siap. Lepas tu lagu mana boleh jadi tak ketahuan tu. Ni kata al-awar. Tapi dia kata reunion kalau hak geng-geng umur 70 tahun, 60 tahun tak apa. Saya tak apa nak elok dah, herat Nabi Adam. Tak ada herat pun karut dah. Main dengan nafsu ni, herat pun jadi cerita. Depa lah kata kan dah umur 70-60 ni ada hak janda dah, hak duda dah kan. Kadang-kadang nak carilah pasangan hak boleh teman main mati ni, karut. Baik. Tak ada masalah kalau nak kahwin, tapi jangan berlandaskan nafsu semata-mata. Hak tu saja. Jadi yang al-awar ni dia tiup nafsu, nak suruh buat zina. Ada hak bercinta sampai 10 tahun ni pengalaman. Ada seorang Allah bercinta masa dia pejabat ni 10 tahun. Dia ni bini orang, ni laki orang. Yang jadi takdir Allah Ta'ala, seorang bini mati, seorang laki mati. Kahwin-kahwin tu dia tak sampai 2 tahun cerai. Lepas tu hampa bercinta sampai 10 tahun tu cinta apa? Tu kata al-awar, nafsu. Bila dah ikat dengan ikatan yang sah, tak seronok pun. Hak ni kita tak mau, na'uzubillah, dipermainkan oleh syaitan ni. Kemudian yang kelima, anak iblis ni haduk ganggu orang ni, nama Wasan. Kerja dia ni, dia panggil syaitan tidur. Kerja dia memberatkan kepala, nak semayang je sakit kepala. Lepas tu berat kelopak mata kan, nak baca Quran yang mengantuk. Tu dia cayak habis muka. Rupanya syaitan Wasan ni. Kemudian bila kita tidur, payah bangun untuk mengerjakan solat dan sebagainya. Tetapi kalau nak bangun tengok bola, boleh pula dah. Lagi tu perkara-perkara yang tidak berlawanan dengan nafsu, mudah. Bangun tengok bola ke, tengah malam pergi merompak rumah orang kan, senang. Cuba masjid Teluk Ipeh malam ni kita buat qiyamul lail lah, boleh kira. Contoh lah kan, contoh. Kau penuh masjid ni, penuh buat qiyamul lail ni. Dia kata nak penuh kena buat sahur free ke kan, insya-Allah ramai. Tapi tak tahu lah, tuan-tuan try tengok. Tapi nak lagi hak ramai, dia berkata buat tu pucuk-pucuk pagi tu, mesti ramai. Macam-macam pokok ni. Nak abang kata tarikan seronok tu kan, orang gegah mai. Cuba kata nak buat sambutan maulid ke apa ke, dia berat sikit nak pergi. Pasal apa? Ni Wasan ni duk ganggu. Dia jadi malas, dia jadi segan, macam-macam. Kalau tidur payah nak bangun. Tapi kalau nak merantang, kita buat benda-benda maksiat, benda-benda jahat, benda-benda hiburan yang menurut hawa nafsu, mudah pula dah. Yang keenam, anak iblis ni nama dia Tabar. Hak ni setan musibah.
Dia tugas dia ni nak menggoda orang yang ditimpa dengan kesusahan, hilang duit ke, kena langgak ke, jatuh motor ke, aksiden ke, supaya menjerit, nampak pipi dan sebagainya. Kadang benda tu sikit je boleh selesai cara elok, tapi dia emosi. Masa ni setan ni lah, nama Tabar ni, dia mainkan emosi kita, dia mainkan perasaan kita, kita tak puas hati. Aku tak salah kalau ni, sedangkan benda tu kita boleh selesai cara elok. Tapi masa tu kita jadi kelang kabut, kita jadi tak tahuan hala. Dia menggoda orang supaya dalam keadaan musibah tadi tu melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan bagi seorang yang beragama. Maki orang, mencarut, putus persaudaraan. Kadang-kadang boleh bunuh pun boleh. Na'uzubillah. Pasal tak puas hati dalam keadaan musibah. Kemudian yang ketujuh, ada lagi anak iblis. 9 orang semua, baru 7. Nama dia Dasim. Nak buat nama anak kena cermat tu. Dasim ni nama anak iblis. Tugas dia tadi ni menemani manusia yang makan atau masuk rumah dengan tidak menyebut nama Allah. Masuk rumah tak bagi salam, tak baca bismillah. Ataupun kita makan nasi, minum air, tak baca bismillah, Dasim ni lah dia akan makan. Tidur ke, pakai baju ke, baju yang tidak dilipat dengan menyebut nama Allah, tu dia. Ada yang mengatakan ia adalah setan. Ada juga sebagian ulama kata setan Dasim ni ataupun jin Dasim tadi ni, dia juga berusaha untuk menimbulkan permusuhan, rasa benci, rasa meluat, rasa tak berkenan di antara suami isteri untuk memisahkan. Nama setan Dasim. Tu dia. Kadang benda kecil je berkelim tak patut, kan? Itu cerita Piramli tu, kan, bercerai pasal apa? Masak tak bubur belacan. Pasal apa tak bubur belacannya hang marah sangat, kan? Pasal apa marah kita jadi sampai lagu tu? Dulu tak menikah, dulu tak ada masalah apa pun. Dah menikah, pasal garam belacan tak ada je cerai. Inilah apa dia tugas Dasim tadi ni. Dia mentiup kebencian ataupun prasangka, rasa tak puas hati suami ataupun isteri. Allah, banyak sungguhlah tu. Nak jadi baik ni kau bukan senang. Kemudian yang ke-8, anak iblis yang bernama Masun ataupun Madhun, yang mengatakan Masud. Ada yang kata nama Masud. Tugas dia ni cerita menyiarkan, cerita muhung, kemudian ditiup ke telinga, sedangkan berita tersebut tidak ada sumbernya. Tu dia. Allah Rabbi. Hak ni dia jadi juga ni, betul. Dia kadang dia main kat telinga, ataupun hari ni viral dalam WhatsApp, boleh jadi. Kita orang kata apa, tersangka ataupun kita terlintas niat buruk kat orang. Punca ambil kat ni, maksud ataupun masud. Kita duk berasa tu imam ni tak kena. Tak kena tu siapa? Mai kat sini masud. Kita duk berasa siapa bagi rasa? Dia lintahkan ataupun dia detikkan dalam hati perut kita prasangka buruk. Dia mai perasaan tak elok, ataupun orang kata apa ni, lintasan yang buruk ni macam-macam lah, kita rasa tak kena dengan dia. Maksud ataupun mashun. Yang terakhir nama dia Abyad, putih. Tugas dia ni menggoda para nabi. Anak iblis ni nama dia Abyad. Tugas dia goda para nabi dan para wali. Pasal pun nama putih tu. Rupanya dia nak menyesatkan. Adapun para nabi, kata ulama, mereka selamat daripada Abyad ni. Sedangkan para wali Allah, orang yang hidup berjalan nak dekat dengan Tuhan ni, orang duk beramai banyak ni, maka mereka memeranginya. Abyad ni duk sentiasa nak ganggu mereka. Gangguan dia macam-macam. Mai hantar ketua imah lah, kan, mai merupa tuan syekh lagu ni lah, mai kacau dalam mimpi lah. Dia kata hang mengaku aku syekh hang, aku ajak sekian-sekian. Kalau kita tak ada tok guru tuan-tuan, kita percaya mimpi tu tuan-tuan, pergi lah kita berkawan dengan dia. Abyad ni nampak berjubah berserban, rupanya duk berdamping dengan jin. Ramai, na'uzubillah. Pasal itu penting tuan-tuan, kita kena ada guru, orang yang boleh kita rujuk
dengan masalah-masalah yang nampak macam kerohanian, tapi sebenarnya dia ada permainan iblis ataupun jin ataupun syaitan. Nama dia rupanya abyad. Adapun main perasaan riak tu pun boleh jadi juga. Kan? Riak ni main kat siapa? Ataupun ujub main kat siapa? Bukan hak orang tak semayang. Orang semayang lalu duk kena ni. Dia rasa baik pada orang lain. Boleh pakai serban, boleh pakai kepiah, boleh main mengaji. Kalau main perasaan kita nak rasa lebih baik pada orang, kita ingat na'udzubillah min dzalik. Ni bukan sifat orang mukmin. No? Allah Rabbi. Kita boleh cakap, kita boleh baca Quran sedap pada orang ke, boleh baca Quran lebih pada orang ke, tuan-tuan jangan berasa ujub. Kita dah bincang dah perkara ni. Jadi hak duk mempertipu daya perasaan kita tu ditiup oleh abyad. Dia memerangi, maksudnya dia tak putus asa. Cuba nak gelincirkan kita walaupun sedikit. Allah Rabbi. Habis sampai situ. Kemudian yang keenam, berwuduk dengan air musyammas. Air musyammas ni air yang terkena panas matahari dan di negeri yang panas pula. Saat ni dia pasal apa? Dilarang pasal takut kena penyakit. Ayat panas. Ayat yang bertakung kena cahaya matahari. Nabi larang. Dan Nabi SAW pun dia tak ambil yang sembahyang yang terkena terik matahari. Ingat tu. Sakit lah tu. Ayat panas tu bukan senang. Kalau kena duk kencing ke, tuan-tuan tak cek ayat tu panas tengah hari, cerak terus ke, riau yang mukmin kan. Cek dulu. Jadi berwuduk dengan air musyammas ni dia boleh menyebabkan kita kena penyakit. Kemudian yang terakhir, berwuduk dengan menggunakan bejana daripada tembaga. Sama juga, bejana tembaga bekah yang dibuat daripada tembaga. Maklum kita dulu tembaga biasa orang nak buat kuih tu sedap, halwa maskat lah. Dia berat, kacau lah tu, sedap. Saya betul ingat ke, adalah tengok payut tembaga tu sikit. Jadi dulu kalau orang berkakah dapur tembaga ni hebat lah, orang kaya lah. Jadi dah kaya ni, teko Nabi sembahyang buat daripada tembaga. Jangan, kalau boleh kita elakkan. Nabi larang. Baik, maka yang tujuh ini hukumnya makruh ketika berwuduk. Kata baru Syekh sebut orang ni. Dan disebut pula dalam hadis, inna man zakarallah 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yadhhur minhu illa ma asabahu al-ma'u. Atau kama qala sadaqa Rasulullah. Hadis ni memberi ingatan kepada kita, kata Nabi sallallahu, sesungguhnya barang siapa yang menyebut nama Allah Taala ketika berwuduk. Hak ni kemungkinan dalil setiap basuhan anggota kita tadi tu kita baca doa tu nak ingatkan Tuhan. Minta maaf tu. Tak tersusun malam ni, saya minta maaf. Kelemahan saya ni. Jadi nak bak dalil hak kita duk baca tadi, doa basuh tangan, doa kubur, doa basuh muka, doa basuh telinga, doa basuh ni apa semua tu, supaya kita ingat kepada Allah. Jadi kelebihan dia, ketika berwuduk jika kamu menyebut nama Allah, maka Allah Ta'ala akan menyucikan semua jasadnya. Ni orang ambil wuduk dalam keadaan ingat kat Tuhan, tak berseimbang lah apa semua ni. Tetapi kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika berwuduk, kan dia tak ingat, tumpuan dia kurang, ambil wuduk. Orang kata apa, perbuatan dia ambil wuduk tapi ingatannya tak ada. Tu dia ada dengan tu. Dia jadi bi'at dah, biasa dah. Kan? Gerak-geri dia tu dah jadi tabiat dah. Maka tidak suci daripada jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air sahaja. Jadi Allah Ta'ala suci anggota yang kena air sajalah. Dia tak dapat kelebihan keseluruhan jasad dia, tubuh badan dia tak dapat. Dia dapat hak mana tangan anggota tu saja, hak mana basuh tangan tu je, dia tak dapat keseluruhan. Maksudnya barakah dan rahmat tu tak dapat secara menyeluruh ataupun sempurna. Habis masuk adab-adab mandi. Sebenarnya kalau kita baca dalam kitab ni ringkas saja, ringkas sangat-sangat. Pasal kitab ni dia nak bagi kepada kita adab. Bila sebut adab, dia menghimpunkan di antara amalan sunnah dan juga amalan wajib. Dia sebut wajib, dia sebut sunnah. Jadi ni tertib ataupun disiplin. Ni adab-adab mandi pula.
Pasal ilmu fiqh ni tuan-tuan, dia bukan kitab fiqh pula, dia ada banyak perbahasan. Jadi tuan-tuan jangan keliru lah tu. Kita mana kita baca ni kadang-kadang mungkin ada kelainan sikit, benda tu boleh lagi dibincangkan pasal hukum fiqh. Adab mandi. Apabila engkau berjunub, kata Imam Ghazali, berjunub ataupun berhadas besar bersama dengan isteri, ataupun kerana mimpi, ataupun jima', maka bawalah sebekas air ke bilik mandi. Hak ni zaman Imam Ghazali, kalau nak mandi kena bawa air. Zaman kita tak gaduh lah bawa air tu, dah ada kepala paip. Jadi nak bagi relevan, nak bagi selari dengan keadaan kita hari ini, dengan zaman Allahu Akbar, zaman Imam Ghazali tuan-tuan. Tambah pula Imam Ghazali duduk di Khurasan, Iran. Bila nak mandi kena bawa air, apa sebekas air. Ataupun kata sebagian ulama lagi, sebekas air ini juga dikaitkan dengan Nabi SAW mandi hadas hanya segantang air saja, tak sampai, lebih kurang 3 kilo lah, 3 kilo lebih segantang kan. Nabi SAW mandi hadas segantang air saja. Pasal itu di sini Imam Ghazali sebut sebekas air. Jadi amalan ulama dahulu ataupun orang salafus soleh ni, ikut betul-betul nak ikut sunnah Nabi ni, dia mandi hanya itulah sebekas air. Kita hari ni buka kepala paip tak tahu banyak mana terjun, kan? Termasuk juga saya. Jadi bawa sebekas air masuk ke bilik mandi. Allah Rabbi. Nabi SAW dia jimat semua ataupun dia bersederhana semua dalam penggunaan air. Lepas tu orang Arab kalau tengok orang Melayu mandi sehari sampai berkali-kali, mereka terkejut tu. Mereka musim sejuk kurang dah mandi. Musim panas yang kerap mandi. Kalau tengok kita orang Melayu lah, musim sejuk pun mandi juga. Tu saya rasa tuan-tuan bisa buat umrah ni, muka musim sejuk pun mandi. Sampai pucat muka ni sejuk, tak mandi rasa belengah betul. Kita rasa belengah pasal dah jadi beza dah, biat dah kita di sini mandi. Tapi di Arab tu musim sejuk memang mereka kurang nak mandi. Melainkan perkara-perkara lagu ni, aksiden lagu ni lah kan, baru gagah mandi. Kita tak aksiden pun mandi. Lepas tu buh kain belikat. Heran dia buh kemah buat kan. Kain belikat sejuk juga kan, dia pengudaraan tu baik. Kain belikat atas tak pakai baju, bawah ada berangin kan. Baik. Jadi sebekas air sahaja. Nabi SAW mandi segantang, tak lebih kurang 3 kilo lebih. Dan mulakan dengan membasuh kedua tanganmu. Hak mula sekali, sebelum nak mandi hadas, basuh tangan dulu. Bimbang ada najis di tangan kita kan. Ada najis. Jadi kalau ada najis, hukum dia wajib. Kalau tak ada najis, dapat sunnah. Mana nak tahu kita raba apa ke, terkena apa ke, benda kotor di tangan kita, kita cuci dulu. Takut saat ni kita nak sapu badan kita, kalau najis tangan, habis badan kita bernajis. Cuci dulu tangan kita 3 kali kata Syekh. Ni adab dah. Cucilah 3 kali. Cuci 3 kali. Kalau tak ada lah najis, insya-Allah kan. Dan tanggalkan segala kotoran daripada badanmu. Cuci juga. Kalau badan-badan kita ni kok kita puasa belengah kat mana, melekit kat mana tu, kita buang. Rasa perkara ni pun tuan-tuan nak advance lah. Kan? Semua ada sini semua rasa beramai elok dah belakang bab ni, cuma kita mengulang balik je. Jadi kita cucilah benda-benda hak kotor di badan kita tadi tu. Di alat kemaluan kita apa tu, belakang punggung apa semua tu, kita cuci biar bersih. Situlah hak teruk pun lalu kan. Pasal kawasan tu lah yang menyebab kita mandi hadas kan. Cuci di situ. Kemudian hendaklah engkau berwuduk seperti wuduk yang kau buat untuk sembahyang. Jadi lepas kita cuci bersih, kita ambil wuduk. Jadi Nabi SAW ni biasanya bila para sahabat radhiyallahu ta'ala majmu'in tanya kepada Ummul Mukminin Sina Aisyah radhiyallahu ta'ala tentang sifat mandi hadas besar Nabi ni, amalan Nabi SAW biasanya bila lepas Nabi SAW cuci kotoran, lepas dia bersihkan tubuh dia, Nabi ambil wuduk. Kemudian baru Nabi mulakan daripada atas kepala sampai ke hujung kaki. Ataupun kata Sina Aisyah, kadang-kadang Nabi SAW basuh dulu, tak ada Nabi sebahagian, Nabi ambil wuduk. Kemudian baru Nabi habiskan mandi hadas besar. Yang Nabi tak pernah buat, bukan Nabi tak buat, tapi kalau kita buat pun tak ada masalah, sah juga. Biasanya kita senang lepas mandi baru ambil
wuduk kan. Tapi kalau kita nak ikut betul-betul sunnah, di permulaan ataupun di pertengahan, di akhir tu tak apa, diterima juga wuduk tu tuan-tuan. Cuma kalau nak ikut amalan Nabi, tu jangan tuan-tuan jangan keliru tu. Boleh juga buat, dengan tuan-tuan kata tak boleh, boleh. Cuma hak Nabi selalu buat sama ada di awal ataupun di pertengahan. Lepas tu hak ni kata dah lepas cuci, bersih, kemudian ambil wuduk. Ambil wuduk seperti wuduknya engkau buat untuk sembahyang, beserta segala dengan doa-doanya. Ambil wuduk bukan ambil wuduk biasa, ambil wuduk macam kita nak sembahyang, dengan doa-doa hak kita baca dah sebelum ni. Dan kemudiannya membasuh kedua kakimu supaya air tidak menjadi sia-sia. Jadi air lebihan wuduk tadi tu kita cucilah kaki, kuku ada benda kotor. Supaya air tadi tu ada juga manfaat menyucikan badan kita. Lagu tu. Jadi mandi hadas ni lagu mana contoh? Ada setengah orang lepas dia berhadas, malam tu dia mimpi Allah sejuk. Mimpi ke dia bersama dengan isteri ke, kan sejuk malam tu. Boleh tak dia tidur terus sampai pagi? Guru saya kata kalau boleh janganlah buat lagu tu. Kan dia boleh merosakkan kita punya saraf. Kalau daripada sudut ni lah, segi kesihatan ni tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Kita bangun pergi cuci bagi elok, kemudian kita basuh anggota wuduk kita, so muka, so tangan, lepas tu pergi tidur balik, tak apa. Kan? Perkara ni dia ada apa dia? Ada kaedah dia, tak ada masalah. Cuma kalau boleh kita berhadas malam tu, kalau kita tak mau selesaikan dengan mandi, kita boleh cuci, kemudian kita ambil basuh anggota wuduk kita, pun dah boleh dah. Ataupun orang malam pertama segan, kan, saat ni buat mentua renyak kau, dia mandi separuh, habis pagi besok lagi separuh, pun boleh juga. Pasal syarat mandi hadas besar ni dia tidak berturut-turut. Maksudnya dia boleh boleh skip lah, boleh tangguh Ustaz, sambung Ustaz. Postpone Ustaz. Oh kemah. Bisa buat apa? Dah. Dah saja nak bang kod kan, mandi separuh ayat habis ke, Allahu akbar lah ni ayat tak ada kan. Minta maaf melawak, minta maaf. Astagfirullah. Baik. Kok ayat tak ada ke apa ke segan kan, sejuk lah dah nak basuh kaki dah. Dia pergi tidur dulu, besok basuh lagi sebahagian boleh. Tapi kalau boleh kita cuci bagi bersih terus lah kan. Ataupun kita buat kaedah hak tu lah, biasa hak mudahnya kita mandi terus, ataupun kita cuci bagi bersih, kemudian kita basuh anggota wuduk tu okey lah. Mandi separuh, tinggal separuh dah separuh jalan, alang-alang celup kata mandi bebih lah kan. Tapi nak abang kata mandi hadas ni boleh buat separuh-separuh lagu tu lah. Tapi kalau orang yang jaga tahajud tuan-tuan, memang dia kalau dah mandi, dia mandi bagi habis. Pasal dia bangun-bangun saat ni, dia fikir nak tahajudnya kan. Macam Nabi SAW pun, dia bila mandi dia bersuci terus lah, pasal dia nak berqiyamul lail pula selepas tu. Baik. Kemudian pada basuh tangan, ambil wuduk. Apabila selesai engkau daripada wuduk ni, tertib dah ni. Lepas kita ambil wuduk, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali, dan engkau berniat mengangkat ataupun menghilangkan hadas besar tadi tu. Berniat dia tadi tu bila air kena kepala. Tapi masa kita duk basuh tadi tu, duk cuci kan, kita cuci tempat-tempat sulit kita tadi tu pun, kalau waktu tu pun kita berniat nak mandi hadas besar pun dah kira dah. Dah kira dah, tapi syarat dia jangan putus niat tadi tu sampai kita basuh di kepala. Tumpuan kita tu, aku duk mandi hadas besar, dalam hati kita tu. Jangan duk fikir selain daripada mandi hadas besar. Pasal ada setengah tu, maksudnya bila kita dah berhadas, kita mesti pergi kencing dulu kan. Pergi kencing, masa kencing tu kita akan cuci dah bawah pusat sampai ke atas lutut. Biasanya kita akan cuci kawasan tu yang selalu bernajis tu. Cuci masa tu kita berniat dah, aku nak mandi hadas besar. Lepas tu saat ni habis kita cuci tu, kita ambil wuduk, kita dah rasa bersih dah masa tu. Bila kita dah ambil wuduk, selesai ambil wuduk, kita basuh kepala sampai ke bawah pusat tu kita dah basuh dah tadi. Dalam keadaan kita dah berniat nak mandi hadas besar dah. Kan? Dah basuh sampai sini. Jadi tangan kita tak seluk dah lah. Bahagian-bahagian tu kita dalam keadaan wuduk. Faham kot tu? Hak ni salah satu cara kalau kita nak ambil wuduk dalam keadaan mengekalkan air wuduk. Kita mandi
kita mandi hadas untuk mengekalkan wuduk noh. Tapi kalau terkencing terkentut masa tu kena ambil lain. Nah, ni cerita ni biasa takut tersentuh, terpegang alat sulit tu balik. Kan? Jadi masa kita duk basuh antara bawah pusat dengan atas lutut tu, kita berniat dah. Masa kita duk cuci ni, aku nak beli hadas. Habis-habis tu terus ambil wuduk. Basuh atas kepala tu kita niat dah. Jadi kena tu kita sambung lagi niat. Aku nak hilangkan hadas besar kat atas diri kerana Allah Taala. Hak selalu tuan-tuan baca tu lah. Kalau hak doa saya ni panjang sikit. Baik. Kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu. Jadi basuh kepala dulu tu. Basuh kepala. Ni semua kena jolok. Ni kena tarik hidung, mulut. Ada yang kata kena kumuk. Kumuk ni biasanya benda yang nampak ni dikira zahir lagi. Kena kumuk sikit. Buang. Jadi tinggi-tinggi rambut. Sebanyak apa? 3 kali basuh kepala. Niat kan? Kalau misal tu rata kumuk 3 kali. Habis dah bahagian kepala, kemudian tuangkan air ke sebelah badanmu yang kanan. Cuci belah kanan pula badan. Buat depan dulu. Habis depan, buat belakang pula. Jadi hak bahagian bawah masa kita cuci tadi tu kita dah niat dah macam kaedah saya bagi tadi tu tak. Jadi hak dalam tu tak payah seluk dah. Buat belah kiri pula depan. Tu buat belah kiri, belakang. Kaedah Nabi SAW. Ni kalau nak dapat sunat tu. Kalau tak mau ikut ni pun nak mandi terus sabu satu badan pun boleh. Tak ada masalah. Hak ni kita nak cerita sunat. Hak Nabi buat. Nah. Pasal dia punya apa? Rukun mandi wajib ni mudah ya. Hak nombor 1 niat. Hak nombor 2 meratakan air saja. Tuan-tuan kena biar kata yang tu. Kat mana ada tu buka ni semua kena biar kata. Jadi kalau tonyoh habis semua tu dah kira selesai dah dengan niat tadi tu. Cuma kita nak ambil sunat. Tu yang basuh belah kanan. Habis tu buat belah kiri. Pasal nak ambil sunat. Okey. Kemudian selatilah rambut di kepala dan janggutmu. Kalau janggut lebat, hukum dia wajib. Semua kena bagi kena. Tapi kalau ambil wuduk, hukum dia sunat menyelat dulu. Tapi mandi wajib, hukum dia wajib. Kena bagi kena ayat semua. Sampaikan air ke tempat-tempat berlipat. Ni satu lagi. Kaedah nak mandi hadas, baiknya kita duduk kita mandi dalam keadaan duduk bercanggung. Ni saya rasa tuan-tuan ramai belakang dah. Tambah orang perempuan pula. Dia kena duduk canggung. Kalau tak duduk bercanggung, tu kita bimbang air tu. Tidak sampai ke tempat tu lah. Tempat-tempat sulit tadi tu di bawah pelipat. Biasanya ni silakan. Gitu. Baik. Tapi kalau kita dah niat macam kaedah tadi hak awal tadi tu dah niat dah. Kita tak seluk dah. Kita tak seluk dah. Cuma hak ni kita banyak bawah ketiak apa semua ni tempat belipan, tempat yang payah yang sampai. Baik yang tipis maupun yang tebal, dan jangan sesekali engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwuduk tadi. Dia Syekh kata. Kalau kita dah ambil cara wuduk tu jangan sentuh. Tapi kalau tersentuh batal ambil balik. Sembahyang tak ada masalah pun. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya maka ulangi wudukmu sekali lagi. Dan perkara-perkara wajib dalam mandi ini, perkara-perkara ataupun rukun yang wajib dalam mandi hadas ini, yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis daripada badan, kemudian yang ketiga meratakan air ke seluruh anggota badan. Kalau Imam Nawawi kata 2 saja. Hak ni Imam Rifa'i kata 3. Jadi kita menghilangkan najis daripada badan tu dah dikira kita sedang bersuci dah. Pasal itu saya kata perkara ni tuan-tuan, kalau kita nak timbang kena buka kelas kitab fiqh. Kitab fiqh. Jadi saya bagi kaedah hak tuan-tuan tak payah pening dah. Masa kita cuci nak buang najis tu, masa tu kita berniat dah. Bawah daripada pusat sampai kat lutut. Kemudian kita ambil wuduk. Kemudian kita basuh daripada kepala sampai kat pusat. Dah kita basuh dah tadi kan. Kemudian bawah lutut sampai ke ujung kaki. Habis, selesai. Tapi syarat dia, masa kita duk basuh cuci tu, jangan terputus niat. Tengah basuh-basuh duk teringat Allah sabun duk mana. Masa tu tak boleh masuk benda lain lah. Duk teringat benda yang luar daripada kita duk cuci tu, dia terputus. Jadi kita kena fokus lah dengan mandi tu sampai habis. Jadi kita berhenti kat situ. Boleh kot saya baca lagu ni boleh tuan-tuan. Kalau hak mana tak faham tu saya minta maaf. Okey kot jelas kot. Hak ni tertib saja. Tertib etika kita nak mengamalkan sunnah di dalam bersuci, mandi dan ambil wuduk. Baik. Wallahu taala alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.